Hai, Assalamualaikum. Saya Aida dari Dayang Emas. Hari ini kita bawa tajuk yang lain sikit daripada biasa. Kita tak sentuh sangat pasal emas hari ini, tapi kita akan membincangkan tentang personal finance atau pengurusan keuangan. Okey. Poin-poin yang saya akan kongsikan hari ini, kebanyakannya anda semua boleh tahu daripada buku The Total Money Makeover daripada Dave Ramsey. Okey, buku ni ada membincangkan step by step 7 baby steps to financial fitness. Financial fitness tu maksudnya keuangan yang sihat lah. Jadi saya akan explain one by one sebaik mungkin yang saya boleh, supaya anda pun boleh dapat poin-poin yang saya dapat daripada buku ni. Baby step pertama adalah untuk mengumpul 1,000 sebagai dana kecemasan atau emergency fund. Okey, kita bagi contoh. Setiap bulan lebihan daripada gaji kita, kita terus buat bayar hutang. Tapi tiba-tiba rumah kita bocor ataupun kita perlu pergi ke klinik. Kat mana kita nak dapat duit tu? Sebab semua duit kita dah guna untuk bayar hutang kan tadi. Okey, kat sinilah perlunya kita ada dana kecemasan atau emergency fund supaya kita tak tambah lagi hutang sedia ada kita. Okey, 1,000 ni kita perlu simpan dekat tempat yang kita tak selalu tengok, tapi amount dia perlu kekal macam tu. Maksudnya dekat sini duit 1,000 ni bukanlah untuk di-invest. Jadi kita tak nak letak duit 1,000 ni dalam investment account, tapi simpanlah di dalam akaun simpanan biasa. Tapi pastikan akaun ni separate daripada akaun yang anda simpan duit yang anda nak belanja, supaya duit ni selamat. Step kedua pula adalah settlekan semua hutang anda. Hutang jahat. Hutang jahat ni macam mana? Hutang jahat ni contohnya personal loan, credit card loan, hutang kereta, hutang PTPTN dan sebagainya. Debts noble ni adalah satu proses di mana kita akan langsaikan hutang kita satu persatu, daripada hutang yang paling kecil sampai hutang yang paling besar. Contohnya anda ada hutang dengan mak RM2,000. Kemudian anda ada hutang PTPTN RM20,000. Anda ada hutang kereta RM30,000. Jadi yang pertama sekali, anda bila dapat gaji, anda akan buat minimum payment pada setiap satu hutang yang anda ada. Okey, lepas anda buat minimum payment, lebihan daripada gaji tu anda akan buat untuk selesaikan hutang yang paling kecil. So, dalam kes ni, hutang dengan mak anda. Anda hutang dengan mak anda RM2,000. Jadi kalau biasanya anda bayar 100 sebulan, jadi anda bayar lebihan gaji tu contoh ada 200 lagi. Jadi bulan tu anda bayar 300. Bulan depan anda bayar 300 lagi sampai settle hutang dengan mak. Jadi anda ada 300 sebulan untuk terus sambung kepada hutang yang seterusnya, iaitu hutang PTPTN RM20,000. Jadi anda akan selesaikan satu persatu dengan setiap lebihan daripada gaji hutang yang sebelum tu. Anda akan buat untuk selesaikan hutang yang seterusnya. Ramai yang stuck dekat baby step 2 ni sebab rasa macam lamanya, rasa macam tak berkesudahan semua ni, no way out apa semua kan. Tapi sebenarnya banyak cara. Kalau anda buat research, banyak sangat orang yang get creative dalam baby step 2 ni. Contohnya macam buat charts, buat graphs, dia celebrate setiap hutang yang dah settle tu. Jadi anda tak rasa stuck sangat. Okey, tapi ini semua adalah satu proses. Anda perlu strong, anda perlu work hard, perlu sacrifice macam-macam. Baby step ketiga, anda perlu mengumpul 3 hingga 6 bulan emergency fund. 3 hingga 6 bulan emergency fund ni nak kira macam mana? Okey, sebelum ni anda dah kumpul 1,000 emergency fund. Yang kedua, anda dah settlekan semua hutang, jadi anda banyak sangat lebihan duit kat situ. 3 hingga 6 bulan emergency fund ni pula adalah dari segi perbelanjaan bulanan anda. Apa perbelanjaan bulanan anda? 4 benda yang penting dekat sini adalah rumah, duit barang dapur, bil-bil dan juga transport anda. Tak kisah sama ada anda perlu isi minyak ataupun anda naik public transport. Jadi kat situ anda perlu kira dulu berapa banyak duit belanja yang anda perlukan setiap bulan, kemudian darab dengan 3 atau 6 bulan sebagai dana kecemasan yang seterusnya. Lepas kita dah tak ada hutang ni, sebenarnya baby step ketiga adalah lebih mudah untuk simpan sebab kita dah tak ada hutang dan duit tu hanya memang untuk disimpan sahaja. Berapa banyak nak simpan tu, sama ada 3 bulan atau 6 bulan, terpulang pada situasi anda masing-masing.
Mungkin kalau anda seorang yang single, hidup seorang-seorang, 3 bulan dah cukup. Tapi kalau anda berkeluarga, dah ada anak apa semua, mungkin simpanan kecemasan 6 bulan baru anda rasa lebih selamat. Jadi macam biasalah, duit daripada 1,000 yang pertama anda dah kumpul tadi tu, anda boleh bawa kepada bawa sebagai permulaan dalam dana kecemasan yang di baby step ketiga ni. Baby step keempat, 5 dan 6. 4, 5 dan 6 ni adalah untuk kumpul 15% daripada gaji anda untuk diinvest dalam dana persaraan anda. Baby step kelima, sediakan dana pelajaran untuk anak anda. Dan baby step ke-6 adalah untuk menyelesaikan anda punya hutang rumah. Okey, baby step 4, 5 dan 6 ni kebanyakan orang dah boleh buat secara sekaligus sebab kita dah tak ada hutang, dah ada emergency fund. Jadi semua ni boleh buat sama-sama tapi berdasarkan priority tu, iaitu dana persaraan untuk diri sendiri, lepas tu sediakan dana pelajaran untuk anak anda, baru anda settlekan rumah. Kenapa kita kena invest untuk persaraan kita dulu? Sebab kalau kita dah selesai bayar rumah dulu tapi kita tak ada duit bersara, tiba-tiba kita dah tak ada gaji, mungkin kita akan perlu buat refinance dekat rumah kita supaya kita ada duit untuk bersara nanti. Ataupun kalau kita kumpul duit untuk anak dahulu, lepas anak dah sambung belajar, kita tak ada duit untuk bersara. Jadi kita perlu sediakan duit untuk diri sendiri dulu, baru kita sediakan untuk orang lain. Keadaan ni samalah, kita ambil contoh macam night flight. Kita selalu nampak kan, dia ada bagi tahu kalau mas oksigen tu turun, kita perlu selamatkan diri kita dulu, baru kita selamatkan orang lain. Sebabnya kalau diri kita pun kita tak ada nak bantu, macam mana kita nak bantu orang lain? Jadi baby step keempat, 5 dan 6 ni boleh buat sekaligus tapi ikut turutan yang betul, iaitu dana persaraan terlebih dahulu, dana pelajaran untuk anak anda, kemudian barulah settlekan duit hutang rumah. Okey, baby step yang ketujuh dan juga baby step yang terakhir adalah untuk bina kekayaan dan bersedekah. Okey, kita dah tak ada hutang dah kat dalam dunia ni. Kita dah ada duit untuk bersara. Anak-anak kita dah terjamin masa depan diorang. Jadi apa yang kita boleh buat? Okey, lepas kita dah bersusah payah beberapa tahun nak habiskan hutang apa semua kan, mestilah kita rasa nak have fun dulu dengan duit kita. Okey, kita boleh have fun masa tu dekat baby step ketujuh ni. Have fun dulu, simpan duit kalau rasa nak simpan lagi, invest duit tu kalau rasa perlu invest lagi. And then apa lagi yang kita patut buat? Kita patut memberi. Bila dah sampai kepada baby step ketujuh ni, anda boleh memberi sebanyak mana yang anda nak. Okay, jadi sampai sini saja video kita hari ini. Kalau anda rasa video ni membantu, boleh like, share dan subscribe. Terima kasih.